Bersama saya Aida Nayan dalam rentasan berita edisi 1040. Antara paparan utama. Tsunami balak datang dari mana? Selangor tarik balik tauyah ustaz politik. Pemuda Amanah Kelantan membalas budi. Sub SPRM semakin panas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jabatan Perhutanan Pahang memaklumkan bahawa kayu yang berselerak di Jalan Bentong Karak dan Jabatan Seri Telemong di Bentong yang dikaitkan dengan pembalakan ialah sisa sampah sarap daripada kejadian kepala air. Semakan mendapati berlaku kejadian kepala air di dua lokasi itu bermula di hutan Simpan Lentang akibat hujan lebat berterusan selama 3 hari bermula 16 Disember hingga banjir besar di Bentong pada 18 Disember lalu yang disokong data taburan hujan Jabatan Pengairan dan Saliran Bentong dengan mencatatkan bacaan purata 155 mm pada 18 Disember serta dikategorikan sebagai sangat lebat. Semakan udara juga mendapati banyak kesan tanah runtuh di kawasan berbukit di dalam hutan Simpan Lentang, tanah kerajaan dan tanah milik yang membau sisa sampah sarap terdiri daripada tanah tanih, batu batan dan pokok-pokok yang hanyut masuk ke dalam Sungai Temeria, Sungai Kerau dan Sungai Timbul akibat arus air yang sangat kuat menghentam di sepanjang laluan sungai itu. Menurut kenyataan itu dipetik bernama. Kejadian kepala air di dua tempat tersebut kata jabatan berkenaan tiada kena-mengena dengan pembalakan di tanah kerajaan Sungai Gapoi kerana jaraknya adalah sejauh 16 km dari Jambatan Telemong dan 23 km dari Jalan Bentong Karak. Jabatan itu juga memaklumkan hutan Simpan Lentang diwartakan sebagai hutan tadahan air sejak 2002 menyebabkan tiada pembalakan dibenarkan selain kawasan seluas 30 hektar dalam hutan itu dijadikan sebagai petak hutan pemuliharaan bernilai tinggi pada 2012 yang bermaksud kawasan hutan perlindungan yang tidak boleh dijalankan pembalakan. Menurut jabatan berkenaan, sisa kayu tersebut akan dialihkan segera dan dilupuskan mengikut peruntukan Akta Perhutanan Negara 1984. Tinjauan lanjut menggunakan helikopter akan dibuat pada awal Januari bagi mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai isu dan lokasi kejadian kepala air dalam hutan Simpan Lentang, lapor bernama. Jabatan Perhutanan Pahang mengulas kenyataan 45 badan bukan kerajaan NGO dan komuniti tempatan yang menggesa kerajaan mengadakan siasatan bebas serta mengambil tindakan segera terhadap mereka yang mungkin bertanggungjawab dalam kejadian bencana banjir lumpur bercampur batang kayu hanyut di Pekan Karak di Bentong minggu lalu. Menurut mereka, dalam beberapa tahun kebelakangan ini terdapat aktiviti pembalakan dan pembukaan hutan berskala besar untuk peladangan durian dan hutan di kawasan ini dengan kebanyakan daripada aktiviti ini dilakukan tanpa penilaian kesan alam sekitar EIA dan sedikit ataupun tiada langkah-langkah mitigasi dan kawalan alam sekitar yang dilakukan. Kumpulan NGO berkenaan menggesa Kerajaan Persekutuan dan Negeri mengadakan siasatan bebas bagi mengenal pasti punca kejadian banjir, aliran lumpur dan hanyutan balak yang menyebabkan kerosakan terhadap harta benda, perkhidmatan dan nyawa serta sumber pendapatan di daerah Bentong. Mereka juga mendesak kerajaan supaya mengenakan moratorium serta merta ke atas sebarang kelulusan lanjut untuk pembukaan hutan dan tanah bercerun di daerah Bentong dan menghentikan serta-merta sebarang aktiviti pembalakan atau operasi pembukaan tanah yang sedang dijalankan sementara menunggu hasil siasatan. Selain itu, semakan segera di atas pematuhan terhadap peraturan pengurusan perhutanan, alam sekitar dan tanah oleh pemilik dan pengurus tanah di daerah Bentong dan mengambil tindakan pantas untuk membawa mana-mana pihak yang sudah melanggar peraturan segera ke muka pengadilan dan memberikan pampasan yang sewajarnya kepada komuniti yang terjejas, ujar mereka. Kerajaan juga digesa memperuntukkan belanjawan atau menubuhkan dana untuk menyokong pelan pemulihan pasca banjir serta mencarangkan penubuhan pasukan peronda berasas
berasaskan komuniti rasmi sebagai mata dan telinga di lapangan untuk memantau, melaporkan dan berkongsi maklumat. Bagaimanapun, aktivis alam sekitar Khaidir Ahmad yang dikenali sebagai wartawan tua mempertikai kenyataan Jabatan Perhutanan Pahang. Dalam satu video, beliau menunjukkan bukti-bukti bahawa kayu yang hanyut dan menghentam rumah rakyat itu amat besar dan dipotong, bukan pokok yang runtuh ataupun tercabut. Ya ni, punyalah besar kayu balak. Masuk dalam dapur rumah orang. Punyalah besar. Tengok ni. Habis jalan rumah orang. Inilah penderitaan rakyat apabila pembalakan tidak terkawal. Inilah dia. Bukti-bukti. Punyalah besar kayu balak. Ini nak salahkan siapa lagi ni? Nak salahkan alam, nak salahkan Tuhan. Tak boleh. Ini memang perbuatan manusia. Tengok kayu balak besar. Menerjah rumah orang. Dapur rumah rakyat. Kesian. Ini kayu balak daripada hulu ke sungai Semantan ni. Mungkin dari hutan Simpang Lakom. Inilah dia benda yang ada bukti. Bukan kita tulis-tulis. Bila kita tulis, banyak orang menafik. Beliau melontar 4 soalan yang masih belum terjawab. Iaitu pertama, adakah banjir yang berlaku di rangkaian Sungai Semantan itu hanya berpunca dari apa yang dikatakan kepala air yang datang dari hutan simpan Lentang sahaja? Kedua, tidakkah kepala air itu juga datang dari hutan simpan Bukit Tinggi dan kawasan sekitarnya seperti Genting Highlands dan Janda Baik yang sudah digondolkan begitu teruk bukan hanya dengan kegiatan pembalakan tetapi juga penerokaan hutan bagi tujuan pembangunan mewah dan pertanian haram? Ketiga, kenyataan itu juga menafikan kegiatan pembalakan di hutan tanah kerajaan Sungai Gapoi turut menjadi punca banjir berkenaan kerana kedudukannya 16 km ke Jambatan Telemong dan 23 km ke Jalan Bentong Karak. Berapa jauhkah jaraknya hutan simpan Lentang kedua lokasi berkenaan dan kenapa ia tidak dinyatakan? Mungkinkah jaraknya lebih jauh dari Sungai Gapoi? Dan keempat, bagaimana pula dengan pembalakan berkaedah gondol dan pajak di hutan simpan Lakom dan sekitarnya yang dilapor turut menambah buruknya banjir lumpur beserta sisa kayu dan balak di lembangan Sungai Semantan terutama dari Lancang hingga ke Mentakap dan Temerloh? Kenapa Jabatan Perhutanan Negeri Pahang tidak mengulas pembalakan yang sahih dan nyata ini? Khaidir Ahmad tidak berseorangan dalam usaha beliau membongkar aktiviti pembalakan di Pahang. Aktivis Syukri atau lebih dikenali sebagai Cucu Mat Kilau turut memaparkan imej kayu balak yang besar itu. Kuat dok cover, lepas tu dok salahkan wartawan tua, konon saja buat cerita. Saya telah turun ke lokasi bersama-sama Khaidir Ahmad pada 26 Disember lalu. Kalaulah pokok yang runtuh bersama fenomena tanah dan tebing runtuh, macam mana pula balak-balak itu ada kesan ditebang dan bergergaji? Jin hutan atau orang bunian ke yang tolong tebang? Nak cover tapi tak tengok sendiri rupa batang balak yang hanyut. Dia mengingat rakyat bodoh macam zaman TV hitam putih agaknya. Katanya sinis. Netizen Amirul Naim Muhammad turut berkongsi imej balak yang besar. Ya, kepala air zaman moden ni dah maju dan pandai. Dia dah pandai pakai chainsaw. Tolong tebang siap-siap pokok. Lepas tu hanyutkan kayu ke rumah penduduk. Sebab kalau penduduk tebang sendiri nak buat rumah, nanti pejabat hutan tangkap. Kalau kepala air ni lah tolong, jadi penduduk dapat kayu balak free. Kepala air dah lama rancang, kita je lalai, sindirnya. Banyak lagi komen netizen yang tidak puas hati dengan penjelasan Jabatan Perhutanan Pahang yang boleh diumpamakan sebagai melepas batuk di tangga. Bukti imej menunjukkan rumah rakyat dirodok oleh tsunami balak sukar untuk dinafikan. Datang dari mana balak-balak itu? Sebenarnya siapa pun takkan marah jika pembalakan dijalankan secara berhemah mengikut prosedur operasi standard SOP dan kemas tanpa memusnahkan alam sekitar air dan kini menyebabkan kehilangan nyawa rakyat yang tiada kaitan dengan pembalakan. Kemusnahan yang berlaku adalah kekal dan tidak mungkin boleh berpatah balik. Justru, mengenakan moratorium serta-merta ke atas barang kelulusan atau usaha untuk pembalakan atau pembukaan hutan bagi tujuan perladangan adalah langkah terbaik sementara pihak jawatankuasa bebas menjalankan siasatan mereka. Jangan bina mahligai di atas pusara mangsa tsunami balak. Ingat, tiada hijab bagi doa orang yang teraniaya.
Mulai 1 Januari 2022, tamatlah peluang aktivis politik untuk menggunakan premis ibadat sebagai pentas politik dengan berselindung di sebalik kuliah maghrib atau apa-apa sahaja nama diberi. Selasa lalu dalam kenyataannya, Majlis Agama Islam Selangor, MAIS, menjunjung perintah Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah yang menitahkan agar agama Islam tidak dipolitikkan dan dijadikan sebagai bahan politik oleh mana-mana pihak di negeri Selangor, khususnya di masjid dan surau. Bagi menjaga kesucian agama Islam di negeri Selangor, Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor tidak berkenan tauliah mengajar agama Islam diberikan kepada mana-mana aktivis politik kerana dikhawatiri ia boleh disalahgunakan untuk kepentingan mana-mana parti politik yang akhirnya akan membawa kepada fitnah, perselisihan dan perpecahan umat Islam di negeri Selangor serta mencemarkan agama Islam. Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor turut menitahkan agar tauliah mengajar agama Islam di negeri Selangor yang telah diberikan kepada mana-mana aktivis politik ditarik balik berkuat kuasa 31 Disember 2021. Kata kenyataan itu yang dikeluarkan oleh pengerusi MAIS Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof. MAIS berkata jawatankuasa tauliah MAIS akan menyemak semula semua tauliah mengajar agama Islam yang telah dikeluarkan kepada pemegang tauliah di negeri Selangor dan mana-mana tauliah yang telah diberikan kepada aktivis politik akan ditarik balik berkuat kuasa pada 31 Disember 2021 selaras dengan titah baginda. Walau bagaimanapun, ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri yang memegang portfolio agama Islam masih boleh menyampaikan pengajaran agama Islam dengan syarat ia tidak menyentuh hal berkaitan politik dalam perkara yang disampaikan. Pengecualian ini juga adalah selaras dengan titah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor tersebut. Katanya, MAIS juga memberi amaran keras kepada aktivis politik yang mengingkari larangan memberi kuliah ini akan berdepan dengan hukuman. Adalah diingatkan mengajar agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah Seksyen 118 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Kurungan Negeri Selangor tahun 2003 adalah satu kesalahan di bawah Seksyen 119 Enakmen yang sama di mana jika sabit kesalahan boleh dihukum dengan denda RM3,000 atau penjara 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Selain itu, mana-mana orang yang bertindak dengan cara yang menghina kuasa yang sah atau mengingkari atau mempertikaikan titah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor atas sifat baginda sebagai Ketua Agama Islam berhubung dengan penarikan balik tauliah mengajar agama Islam bagi mana-mana aktivis politik juga adalah merupakan satu kesalahan di Perenggan 12-A Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 yang jika disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM3,000 atau dipenjarakan tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya, kata kenyataan itu. Ini bukan kali pertama Sultan Selangor menitahkan bahawa masjid dan surau tidak wajar digunakan untuk ceramah politik. Pada 17 Mac 2013, Bernama melaporkan Sultan Selangor melahirkan rasa kesal dan duka cita dengan tindakan nazir dan imam yang masih membenarkan ceramah berunsur politik diadakan di masjid serta surau di negeri tersebut. Baginda melarang umat Islam menjadikan masjid dan surau sebagai tempat berpolitik bagi memastikan supaya masyarakat Melayu tidak berpecah belah dan berpuak-puak dan akhirnya akan memusnahkan bangsa Melayu dan agama Islam itu sendiri. Kebetulan, pilihan raya umum ke-13 diadakan pada 5 Mei 2013, 5 tahun berlalu. Pada 17 April 2018, MAIS dan Jabatan Agama Islam Selangor JAIS mengeluarkan perkeliling rasmi berhubung larangan menggunakan masjid dan surau untuk kempen pilihan raya umum ke-14. Setiausaha MAIS Datuk Bakhtiar Hussein berkata perkeliling itu dikeluarkan selaras dengan titah Sultan Selangor selaku Ketua Agama Islam negeri berkenaan. Justru semua jawatankuasa Syariah Masjid dan jawatankuasa surau perlu mengambil perhatian dalam memastikan masjid dan surau sebagai pusat ibadat, pusat ilmu, pusat penyatuan ummah, zon aman dan bebas politik kepartian seperti dinyatakan dalam Peraturan 18-1 dan Peraturan 30-1 Peraturan-Peraturan Masjid dan Surau Negeri Selangor 2017. Katanya dalam kenyataan dipetik bernama, kini kita menghampiri pilihan raya umum ke-15. MAIS dan JAIS sekali lagi mengulangi larangan dan amaran mereka berasaskan titah Sultan Selangor. Jom channel mengucapkan syabas kepada MAIS dan JAIS yang mahu mengakhiri perbuatan memecah belahkan umat Islam menerusi ceramah politik yang berselindung di sebalik nama kuliah agama. Semoga kali ini MAIS dan JAIS benar-benar bertindak mengikut titah perintah Sultan Sharafuddin Idris Shah. Cukuplah orang Melayu dihasut sehingga berpecah belah pada tahun 1980-an menerusi satu sedutan ceramah umum yang disampaikan oleh pemimpin PAS yang kini menjadi presiden mereka, Tan Sri Abdul Hadi Awang di Kampung Benggul, Peradong, Kuala Terengganu pada 7 April 1981. Dalam ucapannya, Hadi berkata,
Percayalah saudara-saudara sekalian, perjuangan kita adalah jihad. Ucapan kita adalah jihad. Derma kita adalah jihad. Bergantunglah kita kepada Allah dengan menghadap puak-puak ini, kerana kalau kita mati melawan puak-puak ini, mati kita adalah syahid. Mati kita adalah Islam. Kita tidak perlu masuk Buddha. Kita tidak perlu masuk Hindu. Kita tidak perlu masuk Kristian. Tapi kita menjadi kafir dengan mengatakan politik suku, agama suku. Pada tahun 1984, Majlis Fatwa Kebangsaan memutuskan amanat hadi itu sebagai bertentangan dengan Islam. Menurut fatwa tersebut, tuduhan mengatakan seseorang yang beragama Islam sebagai kafir adalah perbuatan haram yang perlu diberhentikan serta-merta dan pihak yang menuduh hendaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun amanat hadi terus dimainkan di masjid dan surau dan menimbulkan kekeliruan orang ramai sehingga pada hari ini. Cuma kini ia dilontarkan ke arah umat Islam yang tidak sama pendirian dengan Parti PAS, label komunis, Parti Mu'tazilah, buta Al-Quran, munafik haraki dan lain-lain digunakan dan disebarluaskan menerusi ceramah-ceramah pemimpin PAS terhadap parti lawan. Setakat ini kita tidak nampak MAIS dan JAIS mengambil tindakan keras terhadap mereka yang menderhaka titah Sultan Selangor ini. Justru Jom Channel akan sentiasa memerhati sama ada MAIS dan JAIS bersungguh-sungguh mahu membanteras perbuatan memecah belahkan Melayu Islam atau hanya main wayang menjelang pilihan raya umum ke-15. Ketua Pemuda Amanah Kelantan Hazmi Hassan atau dikenali sebagai Jeming Hassan menyanggah pengkritik yang menyindir sayap amanah itu berhubung permohonan mereka untuk mendapat sumbangan penyembur air waterjet heavy duty bernilai RM1,000 setiap satu. Kononnya, Pemuda Amanah sengaja menaikkan harga kerana penyembur air boleh dibeli dengan harga RM200 secara online. Begitulah sikap manusia yang suka mencari kesalahan orang lain tanpa membuat penyelidikan untuk mencari kebenaran. Sedangkan kita dikehendaki untuk tabayun sebelum mempercayai sesuatu khabar demi menghindarkan fitnah. Jeming dalam satu klip video menunjukkan bagaimana kumpulannya membuat kerja-kerja pembersihan di rumah mangsa banjir di Sungai Lembing, Pahang. Menurut beliau, setelah alat tersebut yang menggunakan tenaga diesel digunakan selama beberapa jam, ia masih beroperasi. Sedangkan jika menggunakan penyembur air berharga RM200, hanya mampu bertahan selama 1 atau 2 jam. Membeli waterjet ini membazir semena, kita tak tolak pandangan dia. Tetapi pandangan kami, pemuda amanah yang turun sendiri berjumpa dengan mereka yang bergotong royong, waterjet yang biasa boleh untuk satu rumah. Tetapi waterjet ini lebih praktikal dan lebih lama digunakan. Dan sebagai contoh, saya dah penat, tetapi mesin tak penat, boleh sambung orang lain. Kalau waterjet yang biasa, yang kita beli kat Shopee yang katanya RM200, ia boleh mencuci. Tetapi dalam 1 jam, 2 jam, kita kena berhenti. Kita dan mesin kena berhenti. Tapi waterjet ini, dia boleh terus digunakan dan airnya pun sangat laju. Masa terbuang begitu sahaja. Penyembur yang menggunakan tenaga elektrik tidak mampu menolak selut yang tebal. Banyak rumah yang boleh dibersihkan dengan masa yang singkat. Bagaimanapun katanya beliau tidak berkecil hati dengan pengkritik. Ini kerana terbukti tindakan pemuda amanah itu tepat setelah kerja dapat dijalankan dengan lebih pantas. Katanya lagi penyembur air itu boleh dijadikan aset oleh unit-unit pemuda amanah, khususnya di pantai timur yang sering dilanda banjir. Sementara itu, Pemuda Amanah Nasional terus mendapat sumbangan rakyat Malaysia untuk menambah bilangan penyembur air yang diperolehi. Menurut Ketua Pemuda Amanah Pahang, Ibrahim Mazalan, 4 unit waterjet dibeli untuk kegunaan anggota dan sukarelawan termasuk di Temerloh dan Cenor dalam operasi pembersihan rumah mangsa banjir. Selasa lalu, Ketua Pemuda Amanah Nasional Hasbi Muda berada di Karak dan menyerahkan penyembur air kepada wakil sebuah NGO, Karak 2020, yang dikenali dengan nama JEGA yang juga AJK Pemuda Amanah Pahang. Untuk makluman yang belum mengenal parti ini, Amanah ialah parti berbilang kaum. Justru terdapat pemimpin berbilang agama yang turut menduduki kerusi pimpinan pemuda parti tersebut. Sebelum ini, pengkritik berkata penyembur air boleh dibeli dengan harga sekitar RM200 sahaja, bukan RM1,000 seperti yang tertulis di dalam poster kutipan derma yang dilancarkan oleh Pemuda Amanah. Bagaimanapun, Pemuda Amanah mempertahankan tindakan mereka berdasarkan pengalaman melakukan kerja-kerja membersihkan lumpur banjir menggunakan penyembur air murah yang berkuasa rendah, tidak berkesan. Ketua Pemuda Amanah Nasional Hasbi Muda berkata, beliau berlapang dada apabila orang ramai membincangkan hasrat pihaknya untuk membeli peralatan itu. Sekurang-kurangnya ramai mula sedar dan faham beza antara waterjet harga RM200 dengan yang RM1,000 ke atas.
Bagi yang biasa dengan kerja-kerja pembersihan pasca banjir, mereka mudah faham. Katanya, beliau turut menyindir mereka yang tidur berhubung isu rasuah, judi dan arak tetapi bising dengan penyembur air. Hari ini sudah pasti ramai yang sedar bahawa penyembur air berharga RM1,000 berbeza ciri-cirinya berbanding dengan RM200. Bagi Jeming, usaha pemuda amanah Kelantan yang mendapat penyembur air itu dan terus menggunakannya di Pahang sebagai membalas budi mereka yang membantu Kelantan dahulu ketika ditimpa musibah banjir. Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengingatkan kita supaya bertindak dengan bijak menerusi firman-Nya yang bermaksud, dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya di akhirat tentang apa yang dilakukannya. Surah Al-Isra ayat 36. Sesungguhnya ketaksuban membawa kebebalan. Semoga otak kembali duduk di kepala, bukannya lutut. Setelah pemimpin amanah bersuara agar Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki bercuti sementara siasatan dilakukan terhadapnya, kini sekumpulan ahli Parlimen Keadilan pula tampil menuntut satu jawatankuasa terpilih Parlimen yang dianggotai pasukan penyiasat bebas merentas parti ditubuhkan segera. Isunya sama, iaitu mengenai dakwaan pemilikan kira-kira 2 juta unit saham oleh Azam Baki di sebuah syarikat senarai awam yang dibangkitkan oleh Profesor Dr. Edmund Terence Gomez, seorang ahli panel perundingan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia PPPR. Terence Gomez berkata beliau meletakkan jawatan selepas pengerusi panel Tan Sri Borhan Dollah gagal membalas surat-suratnya untuk mengadakan mesyuarat segera berhubung isu tersebut. Ahli Parlimen Keadilan tersebut adalah Siva Rasa Rasya, Sungai Buloh, Maria Chin Abdullah Petaling Jaya, Sim Zizin Bayan Baru, Hassan Karim dari Pasir Gudang, Fahmi Fazil, Lembah Pantai dan Said Ibrahim Said Noh, Ledang. Mereka menggesa Parlimen harus terlibat bagi mendapatkan pendedahan penuh tentang semua aset dipegang Azam, termasuk yang dimiliki isterinya, anak-anak dan saudara maranya. Mereka juga menggesa pendedahan penuh semua aset yang dipegang mana-mana Pesuruhjaya SPRM, sama ada bekas atau yang masih berkhidmat, untuk memastikan integriti agensi anti rasuah itu. Kami mencadangkan Azam mengambil cuti bagi memudahkan siasatan pihak berkuasa. Kami mencadangkan tindakan segera bagi menangani dakwaan tersebut dan membersihkan nama baik SPRM sekiranya dakwaan tersebut terbukti tidak benar, kata mereka dalam kenyataan bersama. Mereka juga mencadangkan Undang-Undang Dasar Prosedur Operasi Standard SOP serta semak dan imbang dilakukan untuk mengukuhkan SPRM. Menurut mereka, langkah tersebut dapat meningkatkan kesedaran kaki tangan di semua peringkat berhubung keperluan membanteras rasuah dan salah guna kuasa secara dalaman dan luaran. Pada masa sama, sekiranya panel pemantau SPRM enggan menyiasat dan memandangkan SPRM sendiri tidak boleh menyiasat ketuanya sendiri, polis harus memulakan siasatan berdasarkan semua maklumat sedia ada dalam domen awam, tegas mereka. Sementara itu, Terence Gomez menafikan bahawa beliau tidak menamakan Azam Baki dalam emailnya berkaitan salah laku membabitkan pegawai tertinggi agensi itu. Beliau berkata demikian sebagai jawapan kepada kenyataan pengerusi PPPR Tan Sri Borhan Dollah pada Selasa bahawa email berkenaan yang dihantar sejak November lalu itu tiada langsung memperkatakan mengenai isu salah laku Azam Baki. Tan Sri Borhan menyatakan bahawa email saya kepadanya tidak menamakan Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki. Perkara yang gagal didedahkan oleh Tan Sri Borhan ialah dalam email itu, saya mempunyai 5 lampiran dengan laporan dan maklumat mengenai hubungan perniagaan Tan Sri Azam secara langsung dan tidak langsung. Nama individu lain termasuk seorang Ketua Pesuruhjaya SPRM sebelum ini turut disenaraikan dalam lampiran ini, kata Terence Gomez dalam satu kenyataan kemarin. Sub SPRM ini nampaknya semakin panas kerana tindakan Borhan Dollah itu menimbulkan 2 persoalan. Adakah beliau cuba melindungi Azam Baki? Adakah kerana Azam Baki itu orang Melayu Islam maka beliau wajib dilindungi? Dalam pada itu, adakah Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tidak mempunyai pendirian mengenainya? Sedangkan beliau sewajarnya menunjukkan bahawa kerajaannya bersifat telus dan adil, khususnya apabila menangani rasuah. Kegagalan Ismail Sabri bertindak akan menjadi satu lagi kegagalan dalam kerajaan keluarga 69 ini.
Adakah pelabur akan berbondong-bondong masuk ke negara ini jika ketua agensi yang sewajarnya membanteras rasuah didakwa terpalit dengan isu integriti, manakala kerajaan klop-klep mengenainya. Sedangkan pelabur memerlukan tadbir urus yang baik dan nilai etika yang tinggi. Kecualilah kalian mahu mengikut prinsip yang baru sahaja ditunjulkan oleh penganjur Forum Ekonomi Cina Sedunia WCEF yang menjemput dan memberi tempat penghormatan pada bekas Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Razak untuk memberi ucap tama dan seterusnya melancarkan forum tersebut pada 27 Disember lalu. Takkan kita mahu bergantung kepada inisiatif forum yang mahu meletakkan masa depan dunia di bawah kuasa Cina Komunis sebagai pemimpinnya? Tepuk dada, tanyalah hati nurani. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Adana Yan, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.